Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ceritakan pada bulan yang lalu, mengisahkan bagaimana ada seorang yang cuba menandingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan bahawa ataupun meyakini bahawa dirinya boleh mengatasi Rasulullah. Lalulah orang yang dimasukkan itu adalah Utbah ibnu Mughirah. Maka Utbah ini adalah seorang yang pandai bercakap. Lalu dia telah mendengar bahawa Muhammad ini kalau dia membaca ayat, maka ramai yang mengikuti, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Maka ia menyangka bahawa kalau macam itu biar dia berjumpa dengan Muhammad dan dia akan pujuk Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar meninggalkan dakwah. Lalulah bila sampai masa yang telah ditetapkan, dia pun pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah, lalu melihat bahawa Nabi masuk. Bila Nabi masuk, biasanya Nabi masuk, Nabi akan tawaf terlebih dahulu. Selepas daripada tawaf, Nabi akan sembahyang sunat. Selepas main sunat itulah Utbah pergi berjumpa dengan Muhammad. Maka Utbah ini adalah orang yang dikatakan boleh menandingi Muhammad dari segi percakapan dia, dari segi syairnya, dari segi tutur katanya, dikatakan orang yang hebat. Lalu bila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memulakan percakapan dengan memuji Muhammad. Lalu dia bercakap. Bila dia bercakap, Nabi hanya mendiamkan diri sahaja. Dan kadang-kadang Nabi mengangguk-angguk apa yang diperkatakan oleh Utbah. Bila Utbah bercakap, Nabi mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang-orang daripada musyrikin Mekah melihat daripada jauh, lalu dia merasa gembira. Tengok itu Muhammad akan kalah dengan Utbah. Apa yang Utbah cakap, dia angguk-angguk sahaja. Lalulah Utbah puji dia. Utbah kata, kamu ni orang baik, kamu ini bagus. Tapi sayangnya bila kamu mengajak orang ini berdakwah jangan kamu, orang mula membenci kamu. Jadi Utbah seolah-olah memujuk Muhammad, mengatakan bahawa kalau Nabi ini tidak menyampaikan dakwah, lebih ramai orang suka daripada tidak suka. Maka Nabi Muhammad Utbah seorang yang lebih tua daripadanya, seorang yang berpengaruh, maka Nabi hanya mendiamkan diri sahaja. Selepas dia bercakap, lalulah Nabi bertanya, sudah habis bercakap? Kata, sudah habis. Kalau sudah habis, izinkan aku pula yang berkata-kata. Lalulah ketika itu Utbah membenarkan, kalau macam tu silakan. Lalu Nabi SAW membaca ayat di hadapannya. Baca ayat, dikatakan ayat yang dibaca itu ya ayat surah Fussilat. Lalu dibaca di hadapan Utbah. Bila dibaca di hadapan Utbah, beberapa ayat yang dibacanya, lalulah dia terpesona, dia terkejut. Tidak pernah dia mendengar kalam yang seindah ini. Lalu dia menjadi orang yang terpinga-pinga, tak tahu nak kata apa bila mendengar tadi, kerana terpesona dengan bacaan yang dibaca oleh Muhammad. Lalu ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas membaca, melihat Utbah seperti terpinga-pinga, terpesona, lalu Nabi meninggalkannya. Bila Nabi meninggalkannya, lalulah orang merasa hairan, apa yang kena dengan Utbah ini? Tadi cakap sedap sangat, maknanya nak lawan Muhammad, boleh kalahkan Muhammad, tapi hari ini jadi senyap saja, seperti orang yang kena sihir. Lalu mereka pun pergilah jumpa dia. Utbah, apa yang kena dengan kamu? Dia kata, demi Allah, aku telah mendengar satu perkataan yang tidak pernah aku dengar selama ni. Dan demi Allah, perkataan ini bukan perkataan daripada syair, bukan perkataan daripada ahli-ahli sihir, dan bukan juga daripada perkataan jampi-jampi daripada dukun-dukun Tok Bomoh dan sebagainya. Lalu dalam keadaan macam itu, orang pun kata, apa dah kena dengan kamu? Gini kata Utbah, mengikut aku. Lalu dikatakan bahawa
perkataan yang diucap oleh Muhammad ini perkataan yang benar-benar bukan daripada orang-orang yang sebarangan. Dan perkataan yang diucap ini adalah satu ucapan yang besar, berita yang begitu besar, bukan berita yang main-main. Lalu dalam keadaan macam itu bila Utbah seolah-olah memuji Muhammad, lalu dia mengata, "Hei Utbah, kamu sebenarnya telah disihir oleh Muhammad, kamu dah kena sihir." Dia pun kata, "Itu pandangan aku saja, mu nak terima-terimalah. Tapi aku kata betul, memang aku tak pernah dengar percakapan ini, dan perkataan yang diucap oleh Muhammad ini adalah satu ucapan yang begitu besar, yang begitu menarik, yang memukaukan apabila orang mendengarnya." Dia kata memang kamu kena sihir. Akhirnya orang tinggalkan Utbah. Bila orang meninggalkan Utbah, mereka tidak puas hati, harapkan Utbah dapat mengalahkan Muhammad, tapi Utbah tidak berjaya. Macam mana kita nak buat? Maka mereka bermesyuarat. Syuarat macam mana ni? Kalau macam tu kita buat begini, kita minta hari ni kita pujuk Muhammad, Muhammad ikut kita, kita ikut Muhammad. Macam mana caranya? Macam ni, kita minta Muhammad sembah Tuhan kita, esok kita sembah Tuhan dia. Maknanya kita bagi-bagi je, supaya tidak dapat tidak bila dia sembah Tuhan kita, bermakna yang dia cela-cela Tuhan-Tuhan dia dengan sendiri dia tunduk dengan agama kita. Dia ingat Nabi Muhammad ini orang yang tidak bijak, Nabi seorang yang bijaksana. Lalu mereka pun berpakat, maka setujulah. Bila setuju, selepas dia kalah berhujah tadi melalui Utbah pun sudah seolah-olah menerima kata Muhammad, maka mereka mencadangkan jumpa Nabi, jumpa Muhammad, lalu pujuk Muhammad, biar Muhammad hari ini sembah patung berhala, esok orang-orang musyrikin Mekah sembah Allah Ta'ala. Lalu dia pun datang jumpa Nabi, kemudian dia buat cadangan, Muhammad, apa kata hari ini kita berbincang sedikit. Bincang tentang apa? Kita bincang tentang urusan yang kamu bawa. Maka kita nak beritahu bahawa kita tidak tolak kamu sepenuhnya, tapi kamu jangan tolak kami. Kami juga boleh menghormati kamu, apa yang kamu bawa, tapi kamu juga kena menghormati apa yang kami sembah. Kalaulah kamu membawa agama menyembah Allah dan kami menyembah patung berhala, kata orang musyrik Mekah, maka mari kita berbincang. Apa yang dia bincang? Dia bincang apa? Dia bincang ajak Nabi Muhammad hari ini sembah patung berhala, esok sembah Allah. Hari ini kalau Nabi kata ajak sembah Allah, dia sanggup sembah Allah Ta'ala, tapi besok dia nak sembah patung berhala, dia ajak Muhammad sembah patung berhala. Ramai-ramai. Nabi bila mendengar tawaran yang karut ini, Nabi mendengar satu tawaran yang tidak dapat diterima oleh akal, tidak dapat diterima oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Nabi pun berdiam diri, hati kata tak mau layan. Bila sahaja mereka mendesak Nabi, Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah Ta'ala sendiri yang menjawab. Lalu ayat ini dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lalu Allah Ta'ala kata, Hei Muhammad, kamu kata kepada orang-orang kafir, aku sekali-kali tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Apa yang kamu sembah sekali-kali aku tidak akan sembah. Dan kamu juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang kamu nak sembah Tuhan aku, yakni Allah Ta'ala, kamu bukan sebenar-benar. Mana boleh sembah Allah Ta'ala cara main-main, cara hari ni esok cuti, lusa nak sembah balik. Lalu Allah Ta'ala kata, mereka ini bukan penyembah Allah yang sebenar-benarnya, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan Nabi Muhammad daripada kecil sudah terpelihara oleh Allah, Nabi tidak pernah menyembah patung berhala. Jangankan nak sembah, Nabi sekali-kali tidak mahu menyebut perkataan Lata dan Uzza. Kata, Hei Muhammad, demi Lata demi Uzza, Nabi berpaling, tak jawab. Hei Muhammad, demi Lata demi Uzza, Nabi tak jawab. Tapi Hei Muhammad, demi Allah, Nabi akan semangat menjawab.
Maka daripada kecil Nabi suka menyebut nama Allah. Nabi memang benci perkataan Lata dan Uzza adalah nama patung-patung berhala. Lalu Allah Ta'ala kata, Muhammad, kamu beritahu kepada dia, mereka itu bukan penyembah Allah yang sebenar, dan sekali-kali Muhammad tidak akan sembah apa yang mereka sembah. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak akan menjadi penyembah agama mereka, Tuhan mereka, dengan arti kata dijamin oleh Allah, tidak akan Nabi menjadi penyembah patung berhala. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, begitu juga kamu, maka bagimu agama kamu, bagi aku agama aku. Kalau mu nak ikut aku, kena ikut betul-betul. Sekali-kali nak ikut agamamu, tidak. Dan kalau kamu nak suruh ikut agamamu, tidak sekali-kali. Tapi kalau kamu nak ikut agamaku, ikut betul-betul. Tak boleh ikut separuh-separuh. Dengan ketegasan, dengan ayat yang dibaca tadi, dia ingat dia boleh mensyirikkan Muhammad. Dia ingat dia boleh mempersenda-sendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bijaksana. Lalulah oleh itu jangan kamu menyangka bahawa aku akan menyahut permintaanmu untuk mensyirikkan Allah. Tidak sekali-kali. Kecewa orang-orang musyrikin Mekah, kecewa. Balik mereka faraja'u khaibin, maka balik mereka dalam keadaan duka cita, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lemah, menyangka bahawa Muhammad sekali-kali tidak boleh diperdayakan. Lalulah dengan itu mereka merasa putus asa. Mereka merasa putus asa. Sebab itu mereka meminta Rasulullah SAW supaya menghapuskan ayat Al-Quran. Lalu mereka jumpa pula Muhammad. Hei Muhammad, kami bukan nak marah sangat kamu nak berdakwah, tapi saja yang tak sedap, kamu ini dah nak berdakwah, kalau kamu nak ajak sembah Tuhan kamu, jangan cela Tuhan kami. Dia marah Nabi. Ada lagi, macam mana pun dia pergi jumpa lagi Muhammad, kalau nak suruh Tuhan kamu, sembah Tuhan kamu, tapi ada mengenai cela Tuhan kami, yakni cela patung-patung berhala. Memang di dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala mencerita tentang patung-patung berhala menyesatkan manusia. Patung-patung berhala ini sesuatu yang bukan Tuhan, bukan yang patut disembah. Ia tidak memberi manfaat, dia tidak memberi mudarat. Itu hanya adalah sembahan yang sia-sia, dan itu merupakan satu perkara yang kesesatan yang amat nyata. Jadi bila Nabi baca ayat ini, Nabi baca tentang ayat ni, patung berhala itu siapa sembah jadi sesat, maka dia rasa sakit hati, jadi panas. Lalu dia kira dia sudah berlembut, seolah-olah dia nak minta Nabi ini boleh bertolak ansur. Apa dia? Begini, kalau nak menyerah, nak mengajak manusia sembah Tuhan, sembah Allah, kami boleh tak sabar lagi, boleh sabar. Tapi yang tak boleh sabar, yakni kamu mencela Tuhan-Tuhan kami. Masya Allah. Dia jumpa lagi Nabi dalam keadaan macam itu. Lalu dia nak minta apa? Habis tu nak buat macam mana? Kami mahu kamu menghapus ayat-ayat ataupun dengan membaca ayat-ayat yang ada mencela patung-patung berhala. Mana boleh ayat Al-Quran tidak dibaca? Mana boleh ayat Al-Quran bila baca berhenti separuh, sambung hak lain pula? Mana boleh dibuang? Al-Quran ini sepenuhnya Nabi tetap membaca, sahabat tetap membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya menghapuskan ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan mereka marah, iaitu ayat-ayat yang mencela berhala sembahan mereka, dan ayat memberi amaran terhadap siksaan yang berat yang menunggu mereka. Dalam waktu yang sama, Nabi memberitahu siapa yang menyembah patung berhala akan dikenakan azab yang lebih, azab yang pedih, azab yang berat. Di antaranya Nabi baca mengenai zakum. Zakum ini adalah satu buah yang ada di dalam neraka. Ketika mana Nabi membaca ayat-ayat yang mana mereka ini akan diazab, orang-orang kafir akan diazab di dalam neraka buat selama-lamanya, maknanya forever, selama-lamanya, tidak akan keluar daripada neraka. Lalulah mereka rasa nak marah, kadang-kadang merasa takut, kadang-kadang mereka rasa perkara itu adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang cerita dongeng saja. Dalam waktu yang sama ada yang tidak kurang mempersendakan. Di antara yang mempersendakan itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal jumpa orang, orang-orang Mekah, aku nak tanya, kamu percaya Muhammad kata
akan ada makanan-makanan di dalam neraka yang akan diseksa pada puak-puak dia. Abu Jahal duk tanya kepada tu. Maka orang tak percaya. Maka Abu Jahal dapat sokongan. Ada Muhammad sebut satu buah, dia panggil buah zakum. Abu Jahal kata, mu tahu tak buah zakum? Orang tanya. Abu Jahal tanya, tak tahu. Buah zakum ni kerma Madinah. Dia punya reka. Dia punya reka. Dia kata kerma je. Lalulah dia pun ambil. Dalam sirah Ibnu Hisham dikatakan bahawa dia ambil kerma, dia pun makan. Dia tahu dia buah zakum, dia tak tahu. Dia pun makan. Bila makan, iwak lolok sakit perut. Oh, sakitnya sakit. Dia pun sendir. Orang pakat suka ramai-ramai. Dan persendaan mereka tentang ayat-ayat Allah ini, perkara yang Allah Ta'ala beri ancaman kepada mereka, menyebabkan Nabi bersedih. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bahawa buah zakum ini buah yang menjadi penghuni neraka. Bila dia makan akan menghancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka, seolah-olah dia itu buah zakum itu umpama satu api yang ada di dalam perut mereka bila dia makan. Rasa yang sangat pahit, kemudian yang sangat pedih rasa sakitnya. Bila makan akan menghancurkan segala apa yang ada dalam tubuh mereka. Lalu Nabi membaca ayat, memberi ancaman kepada mereka agar jangan mempersendakan apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, yang mana mereka yang tidak mahu beriman ini akan diazabkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka buat selama-lamanya. Lalulah menyebabkan orang-orang kafir musyrik Mekah menjadi marah pada Nabi Muhammad. Ada sebahagiannya rasa takut, ada sebahagiannya sikit pun tidak takut, bahkan mempersenda-sendakan. Lalulah mencela, lalulah mereka meminta baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat selain daripada ayat tersebut dan menukarnya dengan ayat yang lain. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman, memberi jawapan kepada mereka, Muhammad, kalau boleh ayat-ayat yang mencela Tuhan kami ini, kata orang kafir musyrik Mekah, tolong tukar pada ayat-ayat lain. Dan tukar ayat tadi kalau boleh jangan kalau tambah pun jangan sampai kepada peringkat mencela. Dia minta kepada Muhammad agar ayat Al-Quran itu diubah, ditukar supaya ayat yang mencela itu menjadi tidak mencela, ataupun ayat tadi ditukar mengikut kehendak dia. Kalau boleh biar Muhammad tanya, "Kamu nak suruh aku baca mana?" Gini. Dia minta pada Nabi Muhammad agar tukar. Nabi masih lagi berdiam diri sehingga Allah Ta'ala memberi jawapan. Allah Ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah. Segala persoalan, persendaan orang-orang kafir dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah, berfirman kepada Rasulullah dan kepada kita semua di dalam Al-Quran, "Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya." Muhammad, mu jawab macam ni. Allah Ta'ala jawab, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kehendak aku sendiri. Ini ayat Al-Quran yang datang daripada Allah. Aku tidak berhak untuk menukarnya mengikut kehendak aku sendiri. Aku hanya tetap menurut ataupun mengikut apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada aku sahaja. Kerana apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi itu benar. Bila ada ayat tentang azab, itu perkara benar. Bila ada neraka, itu benar. Bila ada buah zakum, itu benar. Bila ada neraka itu, hawiyah dan sebagainya, itu benar. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi mengatakan kepada orang musyrik Mekah, aku sekali-kali tidak akan menukarnya. Aku tetap membacanya. Kerana ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu balik mereka, tak puas hati dengan Muhammad. Macam mana nak buat? Lalulah ada dapat satu peluang sekali, jumpa pembesar-pembesar mereka mengadu. Macam-macam beritahu gini Muhammad, dia tetap juga dengan cara dia. Minta tawar dia begini, dia tambah terima. Macam ni tambah terima. Kata pembesar tu, panggil Muhammad, mari jumpa kita semua. Maknanya, lalu tiba-tiba dapat berita bahawa pembesar musyrikin Makkah bersetuju untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka.
Sebab apa? Ini peluang untuk dia berdakwah dengan pembesar-pembesar. Maknanya dia mengharapkan kalaulah pemimpin-pemimpin besar, pembesar musyrikin Mekah beriman, maka mudahlah orang-orang di bawahnya akan mengikutinya. Maka kebetulan pula mereka juga yang mengajak ingin bertemu dengan Muhammad. Nabi tidak takut siapa-siapa, orang besar macam mana pun Nabi tidak takut, kerana Nabi menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah, menyeru manusia pada jalan yang benar. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya tidak dibangkitkan satu umat kecuali didatangkan rasul. Rasul itu akan mengajak manusia sembahlah Allah dan tinggal perkara taghut. Sembah Allah, tinggal sembah patung berhala, kerana penyembahan patung berhala itu adalah taghut. Apa makna taghut? Melampaui batas dari segi agama. Lalu Nabi pergi berjumpa. Tak apa, kalau mereka ajak lagi baik. Tak payah hantar surat minta, dia yang jemput pergi. Maka Nabi nak pergi berdakwah. Rasulullah pernah mendapat peluang yang susah nak diperolehi. Bukan senang nak kumpul pembesar-pembesar. Memang ada cita-cita Nabi nak berjumpa, tapi biasanya jumpa satu. Hari ini pembesar bersetuju nak jumpa Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad SAW merasa ini satu peluang yang dia perolehi untuk dia berdakwah. Kerja dakwah ni bukan kerja senang. Nabi berdakwah daripada peringkat bawah sampai peringkat atas, macam-macam halangan. Nabi tidak pernah berputus asa. Ada yang diberi cara baik, ada yang diberi cara keras, ada yang dibuat tipu daya. Semuanya dihadapi oleh Nabi. Nabi tahu ini tipu daya. Nabi tahu ini satu pujukan yang untuk mempengaruhi Nabi. Nabi tahu inilah satu jalan yang mereka buat satu kekerasan untuk menakutkan orang mengikut Nabi. Semua Nabi tahu. Nabi seorang yang bijaksana dalam dakwah, dan Nabi seorang yang jiwa kental, gigih, tidak pernah berputus asa walaupun halangan yang begitu hebat. Kerana Nabi telah berjanji, wallahi law kana fi syamsi fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amri. Kalaulah diberi bulan belah kanan, matahari belah kanan, bulan belah kiri untuk aku meninggalkan urusan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya hatta yadhharahu Allah, sehingga Allah Taala menangkan aku, au ahlika dunahu, ataupun aku mati kerananya. Ini janji Rasulullah. Rasulullah kata dah, aku tidak akan tinggalkan dakwah ni walau macam mana pun. Hatta dengan arti kata kalau semua orang tidak mau ikut Nabi, Nabi seorang saja, Nabi tetap berdakwah. Kerana ini terbukti ketika mana Nabi berdakwah di Taif, orang tidak terima. Nabi tanya, ya Rasulullah, murada tak? Ya Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, murada aku. Kalau murada, aku tak peduli orang kata apa pun. Ini Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Lalu dalam keadaan macam itu, peristiwa ini Nabi rasa satu lampu yang menyinari mereka, satu jalan yang baik untuk Nabi berdakwah, yang mana orang ini sentiasa memandang orang-orang yang lemah itu sebagai hina. Maka Nabi pergi, tak apa, jumpa. Jadi dia menganggap Nabi ni orang biasa. Dia ni pembesar-pembesar. Dia kata, Muhammad datang sini. Dia ingat Nabi takut. Jumpa ramai-ramai, Nabi tidak kira. Kalau orang memandang hina, memandang rendah, memandang dhaif, tapi di sisi Allah Ta'ala itu Nabi orang yang mulia di sisi Allah. Nabi pergi berjumpa dengan mereka. Maka peristiwa tersebut ialah Rasulullah SAW mendapat peluang duduk bersama-sama dalam satu majlis bersama-sama dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk menerangkan Al-Quran. Nabi bercita-cita nak baca ayat Quran depan pembesar. Nabi akan bercerita kepada mereka tentang dakwah yang mereka bawa. Lalu di antara pembesarnya ada Al-Walid ibn Mughirah, orang kuat, dan beberapa pembesar-pembesar yang lain. Sehinggalah satu ketika mereka menunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW. Nabi pergi berjumpa dengan pembesar-pembesar. Lalu dalam keadaan macam itu mereka pun bertanya, hai Muhammad, apa yang kamu bawa? Nabi baru nak start baca ayat Quran, baru nak terangkan kepada pembesar-pembesar, dan baru nak baca ayat Al-Quran, tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, telah datang jumpa Nabi.
Nabi nak berdakwah, ini pembesar. Nabi mengharapkan kalau pembesar ini memeluk Islam, maka ramai orang akan beriman kepada Allah. Maka ketika itu tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta yang telah lama memeluk Islam, datang menemui Nabi. Datang jumpa Nabi. Dah dia mana tahu protokol, dia buta. Dia tak tahu Nabi duduk dengan siapa. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tengah sedang sibuk melayaninya. Nabi tidak terus berdakwah. Nabi cuba ramah mesra sedikit, baru bertanya sedikit, baru Nabi nak memulakan dakwahnya, baru nak menarik orang, baru bercakap, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia datang ketika itu Nabi tengah baru sibuk nak melayani, baru nak berdakwah dengan pembesar-pembesar. Dia direct pergi kat Nabi, berjalan, sehingga pembesar-pembesar memandang kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum seolah-olah sudah tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Macam orang kalau kita bercakap, tiba-tiba ada benda, ada orang datang, dia pakat pandang di belakang, akhirnya tak dengar dah apa yang dia nak cakap. Nabi tengah sibuk-sibuk, dia dipanggil, Muhammad, alimni bima allamakallah. Muhammad, tolong ajar aku apa yang Allah Ta'ala ajar kamu, dia kata. Jadi bila dengar suara dia, Abdullah ibnu Ummi Maktum, habis pembesar paling belakang. Bila pembesar paling belakang, Nabi cakap, orang pun tak dengar. Bila tak dengar, Abdullah ibnu Ummi Maktum mendengar suara Nabi, dia pun menghala pergi ke Nabi. Pergi ke Nabi. Ketika itu mereka menunjukkan reaksi yang positif dan baginda amat mengharapkan keislaman mereka. Lalu Abdullah berkata, mula-mula orang dah nampak sedap dah, suka, mana Nabi beritahu orang terima sikit. Tiba-tiba Abdullah ibnu Ummi Maktum pun datang. Hai Rasulullah, dia panggil, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Ya Rasulullah, alimni bima allamakallah. Dia kata, ya Rasulullah, tolong kau ajarkan aku dengan apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Abdullah ibnu Ummi Maktum mungkin mengingat bahawa Nabi tengah mengajar orang lain. Dah dia masuk Islam lama, ajar aku pula, maknanya ajar aku apa yang Allah Ta'ala ajar kamu. Jadi ketika itu dia ucap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menghiraukan dia. Mari kita baru nak dakwah, mari pula. Mari. Tiba-tiba Nabi tidak hiraukan. Bila Nabi tidak hirau, Nabi nak terus berdakwah. Dia kata, ya Rasulullah, alimni bima allamakallah, ajarkan aku apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Selagi mana Nabi tak jawab, selagi itu dia pun berkata-kata. Akhir sekali Nabi tengok dia. Tengok dia, orang baru nak dakwah dengan saya ni, dia mari pula. Lalulah Nabi pun berpaling ke dia. Nabi terus berpaling. Abasa, palingan Nabi itu dalam keadaan bermasa muka. Kenapa? Kerana Nabi merasa Abdullah ini telah mengganggu dia, kerana dia nak berdakwah. Dia nak berdakwah, lalu Nabi berpaling dalam keadaan bermasa muka. Beliau mengulangi kata-kata tersebut beberapa kali, dan ini menimbulkan rasa kurang senang dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tidak suka Abdullah memberhentikan percakapannya dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nabi tambah, Nabi tidak mahu kalau boleh tambah, berhenti cakap, layan ke dia, tambah gitu. Nabi nak bercakap dengan ni dulu. Ni tak apa, ni masih Islam dah, lain kali boleh terang. Tetapi dia buta, mana dia tahu? Kalau dia tak buta, oh Rasulullah ada majlis ni, tak mau ganggu. Tapi dia buta dah orang, dia pun pergi juga. Bila pergi juga, Nabi seolah-olah tambah layan ini, nak tumpukan percakapan tadi dengan pembesar-pembesar Quraisy, dan bimbang sekiranya baginda melayani Abdullah ibnu Ummi Maktum, tindakan tersebut akan menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy tidak lagi mendengar dakwah yang disampaikan dia. Jadi Nabi tetap juga nak menyampaikan dakwah, maka tak boleh nak ambil perhatian. Pembesar tadi tak boleh nak ambil perhatian. Nabi cakap gini, Abdullah kata gini. Nabi cakap gini, Abdullah kata gini. Jadi pembesar pula ikut maknanya tengok Abdullah tadi. Jadi apa yang disebut oleh Abdullah tadi, yang disebut oleh Muhammad tadi, menyebabkan tidak boleh menumpu dakwah Nabi secara baik. Akhir sekali Nabi tengok ini telah mengganggu dakwahnya, Nabi pun berpaling dan juga bermasa muka.
Maka dikatakan bahawa ternyata Nabi tidak dapat menyampaikan dakwah kepada pembesar tadi kerana datangnya Abdullah tadi. Lalu dalam keadaan Nabi berpaling dan bermasam muka, Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dia Nabi Muhammad telah bermasam muka dan berpaling. Ini Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad, kamu telah bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepada kamu, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan kamu tidak mengetahui boleh jadi dia mahu membersihkan dirinya. Kamu tidak tahu dia datang ikhlas nak tahu tentang agamamu, atau dia ingin mendapatkan peringatan dan dia ingin mendapat peringatan, nasihat-nasihat daripada kamu, maka pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Sudah pasti kalau kamu beri pengajaran kepadanya akan dapat manfaat. Ini sudah pasti beriman. Yang depan ni belum beriman lagi, belum beriman lagi. Dah kenapa kamu nak utamakan dia ni? Sebab dia pembesar, sebab dia orang ada harta banyak, ada pangkat. Ini tak ada apa-apa. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, ini ada mulianya. Kenapa? Kemuliaan dia orang beriman kepada Allah. Ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa orang yang beriman lebih mulia daripada orang yang tidak beriman, walaupun orang yang tidak beriman itu terdiri daripada pembesar-pembesar. Maknanya, lalu dikatakan sekarang orang ini sudah pasti nak bersihkan diri. Niat dengar tu tak terima, tak tahu. Lalu dalam keadaan macam itu, maka pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Ada pun orang yang merasa dirinya sebercukup, sebercukup, maka kamu telah melayaninya. Kamu layan dia, padahal kamu tidak salah kalau dia tidak membersihkan diri. Dan kamu pun tahu kalau dia tak terima pun awak macam mana. Tetapi orang ni yang sudah terima, yang not Islam, jangan kamu tolak. Jangan kamu tolak. Maknanya sehingga ada mengatakan bahawa kita ini menyebabkan orang yang beriman daripada tidak beramal dengan Islam kepada beramal dengan Islam, itu besar pahalanya dibandingkan dengan orang kafir masuk Islam. Ini ada ulama mengatakan demikian. Kerana tengok di sini mengutamakan orang yang beriman itu afdal dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Bila mana orang yang beriman itu kembali pada kamu, dalam keadaan macam itu, padahal kamu tidak salah kalau dia tidak membersihkan diri. Kalau dia tidak terima, kamu tidak salah. Tapi kalau kamu tolak Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, menjadi satu kesalahan kerana dia nak membersihkan diri dia. Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan segera sedangkan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Ini Allah Ta'ala tegur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini orang yang sangat amanah. Walaupun ayat ini ditujukan kepada dirinya, Nabi tetap membaca di hadapan orang lain. Dan sampai hari ini kita baca mengenai kisah Nabi ditegur oleh Allah. Maka tidak ada tabiah daripada Allah, tabiah yang terbaik. Lalu dikatakan selepas teguran tersebut Nabi kena tegur, maka Rasulullah tidak lagi bermasam muka. Bukan saja kepada di hadapan si buta, bahkan dengan orang miskin pun Nabi tidak bermasam muka lepas ayat ni. Sebab tu Nabi ada memberi makan kepada orang buta yang Yahudi yang selalu mengatakan buruk pada Nabi, tapi Nabi tetap memberi makan. Tidak pernah Nabi masam muka lah lepas daripada itu. Dan Nabi sayang kepada orang-orang miskin. Sayang kepada orang miskin kerana pandangan Allah adalah pandangan pada hati. Kalau orang itu beriman, ikhlas, itu lebih baik. Lalu dalam keadaan macam itu, bila sahaja baginda bertemu dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi akan kata, selamat datang orang yang kerananya aku ditegur. Nabi kata, selamat datang kepada orang yang kerananya aku ditegur. Akhirnya dalam keadaan macam itu, Nabi dengan rendah diri. Kadang-kadang bila datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi menghormatinya, Nabi menyambutnya, Nabi menyayanginya. Sebab kerana dia Allah Ta'ala datangkan ayat. Bukan senang nama masuk dalam Al-Quran. Maknanya menjadi orang yang dibela oleh Allah. Jangan masuk Al-Quran macam Firaun tu tambah.
Maknanya ada gak nama dalam Quran, tapi Firaun tu tambah. Tapi nama dia ni dibela oleh Allah Ta'ala, Masya Allah. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum di antara orang yang mulia di sisi Allah. Namun demikian Abdullah ibnu Ummi Maktum memang selalu tanya Nabi, selalu tanya. Rupa dia memang betul, dia ikhlas nak menyucikan diri. Dalam satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan bahawa Abdullah ibnu Ummi Maktum jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, saya ni buta dan rumah saya jauh pula daripada masjid. Dalam rumah saya jauh pada masjid, tak ada pula orang nak pimpin saya, tak ada orang yang nak bimbing saya, nak bawa ke masjid. Boleh tak kalau saya tambah mayang kat masjid? Sebab yang pertama buta, yang kedua jauh, yang ketiga tak ada orang boleh bawa dia. Nabi kata boleh. Baru boleh. Dia pun bangun, dia pun lari. Bila dia lari, Nabi panggil, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, mari sini." Dia pun datang balik. Apa dia ya Rasulullah? Rasulullah tanya dia, "Hei Abdullah, mu dengar tak orang bang?" "Dengar, kalau dengar kena mari go." Kena mari juga. Lalulah fahamlah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum menjadi muazzin Rasulullah. Maka Abdullah ini dia buta. Dia buta. Tapi kalau Abdullah Sayyidina Bilal azan yang pertama subuh, dia boleh azan. Yang kedua dia boleh set masa. Dengan buta dia, Bilal azan masa ni. Sekejap lagi masa subuh ni, dia pun azan masa subuh. Kadang-kadang dia azan yang pertama, dia tahu masa dia. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia menjadi muazzin Rasulullah selain daripada Bilal ibnu Rabah. Ini dia sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila orang-orang musyrikin Mekah mendapati segala cadangan yang dikemukakan oleh baginda, semua Nabi tolak. Nak buat kerana ni Muhammad ni macam-macam kita nak buat ke dia. Kita wi harta dia tambuh, kita wi orang puan pun dia tambuh, kita wi pakak pun dia tambuh, kita ajak bincang sama-sama sembuh agama pun tambuh. Tak nak buat kerana ni, kongsi agama pun tambuh. Macam mana nak buat dia? Kita panggil orang hayat kalahkan Muhammad pun kalah buat kita. Macam mana nak buat? Mereka tak putus asa, mereka tetap bincang nak buat macam mana nak sekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka cuba mencari jalan penyelesaian dengan cara lain. Cara tersebut ialah dengan cara meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bukti-bukti kebenaran yang dia bawa. Dia kata gini, kalau Muhammad itu mendakwa dia ini seorang nabi, seorang rasul, sebagaimana nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu yang terdiri daripada Bani Israel, mereka ada mukjizat. Mereka ada mukjizat. Jadi mereka menyangka bahawa Muhammad ini lemah. Sebab ketika sahabat Nabi diseksa, Nabi tak buat apa-apa, tak ada nampak apa-apa, Nabi lemah. Disangka begitu. Lalulah dia kata begini, kita jumpa Muhammad, kita tanya dia ni Nabi ke tak, Rasul ke tak. Kalau dia mengaku, kita khabar ke dia. Kalau mu betul-betul Rasul, mu betul-betul Nabi, mu mesti ada mukjizat. Sebab Nabi-Nabi dahulu ada mukjizat. Jadi kita minta dia tunjuk mukjizat. Kalau betul dia Nabi, dia Rasul, memang dia boleh tunjuk mukjizat. Kalau dia tak boleh tunjuk mukjizat, kita khabar ke orang lain, ni bukan Nabi ni. Ini Tok Bomo Doremi, maknanya ni bukan Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, akhirnya setuju. Lalu dalam keadaan macam tu, mereka pun jumpa Nabi. Bila mereka berjumpa dengan Nabi SAW, mereka minta kebenaran. Betul ke Rasul? Dia berkata benar. Memang Nabi mengaku ianya Rasul. Dia tak boleh tak mengaku. Memang Allah Ta'ala perintahkan dia mengaku Nabi Rasul. Pada anggapan mereka, permintaan tersebut tidak akan mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nak buat macam mana? Kita nak minta benda apa pada Nabi? Kita akan minta benda yang pelik-pelik. Siapa Muhammad tak boleh nak buat. Macam-macam. Kalau kita baca sirah macam-macam. Dia nampak bewok, dia suruh bewok cakap. Akhirnya Nabi tanya, hai bewok, mu cakap? Bewok cakap. Sesungguhnya engkau Rasulullah. Kejut dia. Maknanya tak suruh benda. Nak suruh pokok berjalan, macam-macam. Tapi nak minta benda pelik kali. Lalu mereka berkumpul.
berkumpul ramai-ramai, dia kata inilah jalan dia. Kalau Muhammad, dia tidak boleh menunjukkan tidak boleh menunjukkan perkara yang luar biasa ataupun mukjizat, maka kita akan beritahu pada orang ramai bahawa ini Muhammad bukan Rasul. Ini bukan Rasul. Kalau dia Rasul mesti kena ada. Macam mana orang ni tahu? Kerana mereka mengetahui melalui kitab-kitab yang terdahulu, Rasul-Rasul dahulu ada mukjizat. Lalu mereka pun berkumpul. Bila berkumpul ramai-ramai, dia pun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, "Hai Muhammad, sekiranya kamu ini benar-benar seorang nabi, maka perlihatkan kepada kami satu bukti yang menunjukkan kamu ini Rasul." Nabi tanya, "Apa buktinya?" "Kami mahu kamu membelah bulan." Terus ke bawah lalu. Kalau benar kamu ini Rasul, Rasul yang sebagaimana kamu dakwa, tolong tunjukkan bukti. Bukti dia, kami nak kamu belah bulan. Maka Nabi tengok permintaan mereka itu, Nabi berserah pada Allah. Nabi pun berserah kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi kata tak apa, kalau macam itu kita tunggu malam ni. Tunggu malam ni. Maka mereka pun setuju. Mereka setuju tunggu malam ni, dan mereka kena setuju tunggu minggu depan. InsyaAllah kita akan sambung, akan datang mengenai mukjizat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang yang kami kasihi, ya Allah. Jadikanlah orang yang mendengar kuliah ini, ya Allah, mendapat keampunan daripada-Mu, mendapat ilmu, ya Allah, mendapat kebaikan dan juga barakah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negara kami daripada bala, ya Allah. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang bertakwa, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan disebabkan kesalahan kami, ya Allah, Engkau turunkan bala, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat keampunan daripada-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha pengasih, kasihinilah kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penyayang, sayangilah kami, ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid di negeri kami, ya Allah, makmur dengan majlis-majlis ilmu, ya Allah. Jadikanlah pendakwah-pendakwah bersatu, ya, hati mereka, ya Allah. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang sukakan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.